أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Al-Fadil, Tuan Kursi Majlis, Tuan Imam dan seluruh ahli tengkuasa masjid, Jami' Alma Jaya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang masih lagi memberi peluang dan kesempatan pada kita untuk kita semua dapat bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang menghidupkan waktu di antara maghrib dan isyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina kepada dia sebuah rumah dalam syurga esok. Tuan bayangkanlah, sejak berapa tahun dah kita berapa kali, berapa puluh, ratus, ribu kali kita mengisi di antara maghrib dan isyak, beriktikaf dalam masjid, kita hadir kuliah-kuliah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berapa banyak dah rumah yang Allah bina untuk kita dalam syurga esok. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat ini sampailah ke hujung usia kita, insya-Allah. Pada malam ini saya nak mengajak diri saya dan kita semua mengulangi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Nabi kita bersabda, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
al-ulama'u salasatun rajulun 'asha bi'ilmihi wa 'asha an-nasu bihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa rajulun 'asha an-nasu bihi wa ahlaka nafsahu. Wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuhu. Rawahu ad-Dailami. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama itu ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang alim, hidup dengan ilmunya, dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang alim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manakala masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, orang yang alim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang hidup dengan ilmunya, tetapi orang lain tidak mengambil manfaat daripada ilmunya. Hadis diriwayatkan daripada Al-Imam Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini kita nak tengok satu hadis Nabi sebagai satu panduan kepada kita hidup di akhir zaman. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-ulama'u salasah. Ulama ada 3 jenis. Yang pertama, rajulun 'asha bi'ilmihi wa 'asha an-nasu bihi. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama jenisnya iaitu orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya. Yang hidup dengan ilmunya maknanya dia mengamalkan ilmu dia. Dia mengamalkan ilmunya. Wa ashanna subihi, dan orang pun mengamalkan ilmu yang dia amalkan. Ini yang pertama. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang alim, yang beramal dengan ilmu dia, dan orang yang mengaji kat dia pun amal sama macam dia amal. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa rajulun 'asha an-nasu bihi. Yang kedua, jenis ulama yang orang mengamali ilmunya, wa ahlaka nafsahu, tapi dia sendiri membinasakan diri dia sebab dia sendiri pun tak amal hak dia kata. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa rajulun 'asha bi'ilmihi. Yang ketiga, jenis ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia hidup mengamalkan ilmunya, walam ya'ish bihi ghairuhu, tetapi orang lain tidak mengambil manfaat daripada ilmunya. Taib. Yang pertama sekali, hidup di akhir zaman ataupun hidup lepas Nabi wafat, sangat perlu kita mengambil pelajaran daripada alim ulama. Sebab Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diutuskan untuk menyelamatkan manusia. Tujuan diutuskan Rasul-Rasul untuk menyelamatkan manusia di dunia dan juga di akhirat. Itu tujuan diutuskan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Rasul yang diutuskan pula bukan jenis malaikat. Rasul yang diutuskan ialah jenis manusia macam kita. Hikmahnya supaya kita boleh
menjadikan dia pedoman dalam kehidupan kita. Kalau Rasul malaikat, malaikat tak makan. Kalau malaikat tak makan, nak tiru macam mana? Malaikat tak tidur. Jadi kalau malaikat tak tidur, nak tiru tidur macam mana? Malaikat tak nikah kahwin. Jadi kita nak tiru macam mana? Jadi hikmahnya diutuskan Nabi di kalangan manusia sebab kita manusia. Jadi kita boleh tengok macam mana lenggang-lenggok kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah dia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan selama 23 tahun sebagai Rasul itu hanya untuk kita saja. 23 tahun. Nabi hidup di Mekah selama 13 tahun. Nabi berhijrah duduk di Madinah selama 10 tahun. 23 tahun hidup Nabi semua untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke market. Nabi pergi pasar. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melawak. Macam mana Nabi di pasar? Nabi melawak macam mana? Semua jadi contoh. Ada satu orang, dia ni tinggi. Tinggi dia ni sama tinggi sampai goh unta. Unta kan tinggi, dia tinggi sampai goh unta. Bukan sakat unta, sampai goh unta. Duduk atas unta tu. Satu masa, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nabi pergi market. Tengok dia duduk di market. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, entah macam mana. Dia duduk macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam main kat belakang, Nabi peluk dia, Nabi tutup mata. Tutup mata dia. Dan Nabi tutup mata dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seolah macam Nabi nak suruh dia teka siapa. Tapi dia cepat perasan. Dia cepat perasan yang tutup mata dia Rasulullah. Oleh kerana dia tahu yang tutup matanya Nabi, dia biar bagi lama Nabi peluk dia. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tangan Nabi ni tuan-tuan lembut. Lembut tangan Nabi ni lebih lembut daripada sutra. Kata sana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah pegang sutra, aku pernah pegang tapak tangan Rasulullah. Dia kata, wallahi, tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutra. Tuan bayang tengok. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga seorang sahabat Nabi. Yang dia kata, aku tengok wajah Nabi, aku tengok bulan purnama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku tengok wajah Nabi di malam bulan yang penuh purnama. Aku tengok bulan, aku tengok Nabi. Aku tengok Nabi, aku tengok bulan. Dia kata, wallahi, Nabi lebih indah daripada bulan. Ya tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi yang telah pun hidup 1400 tahun dulu, kita semua tak pernah tengok muka Rasulullah. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duk terima ajaran, pengajaran, didikan Rasulullah kepada kita sampai ke hari ini. Siapa yang duk sampaikan hak Nabi sampaikan dulu 1400 tahun dulu? Ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama ni Nabi sebut dalam hadisnya, al-ulama warasatul anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama ialah pewaris Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya setiap Nabi ada ulama. Setiap Nabi yang diutuskan ada ulama dalam
dalam bangsa Nabi yang diutuskan tu. Sebagai contoh, Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa dia rasul, dalam bangsanya ada ulama. Nabi Allah Musa dia seorang rasul, dalam bangsanya ada ulama. Dalam pengutusan Rasulullah SAW sebagai rasul, dalam umatnya pun ada ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dalam Bani Israel, mereka ada rasul, mereka ada nabi, mereka ada ulama. 3 peringkat. Rasul seorang je. Contoh Nabi Allah Musa. Nabi beratus-ratus. Ulama beribu-ribu. Contohnya begitu. Tetapi dalam umat Muhammad SAW, Rasul hanya seorang, Nabi hanya seorang, ulama beribu-ribu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka standard ataupun taraf para ulama dalam umat Muhammad ini sama taraf seperti Nabi-Nabi dalam bangsa Bani Israel. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku mereka seperti Nabi-Nabi dalam bangsa Bani Israel. Itu mulianya para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulianya para alim ulama. Sampai pernah diceritakan oleh tutup guru kita. Dan termaktub dalam kitab-kitab yang diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab Jawi, kitab-kitab tua. Ada satu orang, dia sangat jahat. Sallallahu alaihi wasallam. Jahatnya sampai orang mengaku dan orang menyaksikan memang dia jahat. Maknanya, kalau sampai ada orang yang menjadi saksi dan kata dia jahat, mengaku kata dia jahat, memang jahat. Kalau sebut nama dia, tak ada orang kata dia baik. Orang semua kata jahat. Tapi tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari dia mati. Bila mati orang ni dikebumikan, selang beberapa hari, ada orang bermimpi dia di alam kubur. Bila tengok keadaan orang dalam kubur, maka kawan yang mimpi ni heran. Allahumma salli ala sayyidina. Macam manalah dalam kubur elok sangat. Tempat dalam kubur ni indah sangat. Tak padan dengan jahat duduk dalam muka dunia dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kawan yang mimpi tanya, pasal apa yang hang boleh duduk macam ni? Hang bukan jahat ke? Kata orang ni, memang aku jahat. Hampa semua tahu aku jahat. Memang aku jahat. Tapi hampa tahu tak, aku dibalas macam ni pasal apa? Aku dibalas macam ni, kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama, sebelum mati aku sempat bertaubat. Tu ya modal dia. Memang aku jahat, tapi sebelum aku mati, aku sempat bertaubat. Lepas aku bertaubat, aku pun tak sempat nak buat amal soleh. Sembahyang tak dan banyak, baca Quran tak dan banyak, semua tak dan banyak. Sedekah tak dan buat banyak. Lagi beberapa minit nak mati, lagi beberapa saat nak mati, ketika tu main insaf, aku ni silap banyak, aku jahat, buat jahat banyak. Waktu tu main perasaan dalam hati aku, Sallallahu alaihi Muhammad. Kalaulah ada orang yang jahat macam aku nak main minta tolong aku, dengan satu orang ulama yang nak minta pertolongan aku tolong ulama. Tu yang modal dia. Kalau hak jahat macam dia nak minta tolong dengan satu ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak main minta tolong, aku tak tolong orang jahat macam aku tolong ulama. Dengan sebab niat tu saja nak tolong ulama. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belum pun sempat tolong lagi, baru niat, Allah dah bagi kemuliaan
sebab niat yang baik dia terhadap ulama. Tuan-tuan bayang tengok. Sebab tu tuan-tuan, subhanallah, dalam hidup saya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai ke saat ini, kalau contoh tuan-tuan, dia orang alim ni, dia bukan mesti tua daripada kita, kadang-kadang dia lebih muda daripada kita. Kita tahu dia ada ilmu dia banyak. Saya belajar daripada satu orang Tok Guru di tempat kami, Tuan Guru Hajilah Samah Bukit Lada. Dia mengaji Mekah. Tok Guru dia semua kibar ulama Mekah, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Zain, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, Syekh Alwi Al-Maliki. Tapi tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Tok Guru di Kedah, tuan-tuan, Tok Guru saya ingat dalam 5 orang lah. Sekarang ni di Penang tak tahu, tapi Tok Guru yang orang panggil Tok Guru ni tuan-tuan, Tok Guru bukan suruh orang panggil dia Tok Guru. Dia tak pernah pun buat pengumuman. Ni semua lah, saya ni kena panggil Tok Guru. Tak ada pun. Tapi Tok Guru ni yang baginya masyarakat. Masyarakat yang bernama Tok Guru. Di atas keilmuannya, di atas kewibawaannya, maka masyarakat angkat dia. Masyarakat angkat sebab Allah yang angkat. Seperti mana yang Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata selagi dia akan mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang memiliki ilmu itu berdarjat-darjat. Siapa yang ada ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berdarjat-darjat. Bila Allah angkat, maka masyarakat pun mengangkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu wajilah ni tuan-tuan. Kalau dia jumpa ustaz-ustaz yang dia rasa ustaz ni ada ilmu, walaupun mula daripada dia cium tangan. Hak tu yang kami belajar daripada para ulama. Dia tua dah, no? Tapi jumpa ustaz muda-muda ni yang pada dia ada ilmu, dia cium tangan. Tu yang katakan orang yang ada kelebihan. Maka sebab itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innama ya'riful fadla li ahlil fadli ahlul fadli. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya sahaja yang tahu kelebihan yang ada kepada orang yang ada kelebihan, hanya sahaja yang mengetahui kelebihan yang ada kepada orang yang ada kelebihan ialah orang yang ada kelebihan juga. Saya ulang balik. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, innama ya'riful fadla li ahlil fadli ahlul fadli. Allahumma salli ala sayyidina. Hanya saja orang yang tahu kelebihan yang ada kepada orang yang ada kelebihan ialah orang yang ada kelebihan juga. Kalau kita reti nilai ulama, berarti kita tahu kelebihan yang ada pada ulama. Kadang-kadang ada ulama yang orang tak reti nilai dia ulama. Keilmuan yang ada pada dia, orang tak reti nilai. Tu orang yang tak ada kelebihan. Orang yang reti menilai para ulama ialah orang yang ada kelebihan juga. Maka dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kata ulama yang pertama, dia ada ilmu, dia beramal ilmu dia, dan orang pun mengamalkan yang dia amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni tuan-tuan, hak tamah. Ada di kalangan guru-guru kita cerita, ada satu ulama lepas-lepas dia mengajar, orang tanya, Tok Guru nak tanya soalan Muhammad, apa hukum puasa pada hari Isnin dan Khamis? Orang tanya hukum. Dia kata, insya-Allah seminggu yang akan datang saya jawab. Orang tu kata, soalan hak tu pun Tok Guru tak jawab no.
Seminggu pula kena ambil masa. Lepas daripada seminggu, dia main mengajar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun kata, puasa Isnin Khamis hukumnya sunat. Hak tu nak abang. Awak tak abang minggu lepas. Dia kata, saya minta maaf. Yang saya tak jawab minggu lepas, sebab saya nak kena puasa dulu Isnin Khamis, sebab saya nak jawab. Tak faham tak? No, saya kena puasa dulu Isnin Khamis sebab saya nak jawab. Sebab ilmu ni, kalau kita amal, baru orang boleh amal. Tuan Guru tak mau dia hanya bagi hukum, tapi orang tak boleh amalkan hukum yang dia bagi. Maknanya, dia amal, orang boleh beramal. Lepas tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengaji bab-bab hati, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan kena cari satu tok guru yang dia beramal. Dia sendiri beramal, baru kita boleh beramal. Contoh kita mengaji bab sabar. Tok guru baca ayat Quran ke, tok guru baca hadis ke, dia sendiri pun pongoh. Dia sendiri pun tak reti nak kawal diri. Tuan-tuan, anak murid tak akan faham makna sabar. Sebab sabar ni, dia bukan benda cerita di mulut, sebab dia ialah amalan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ada satu ulama namanya Ibrahim bin Adham, Sultan Al-Arifin Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham ni, dia pernah jadi raja di sebuah negara besar namanya Khurasan. Khurasan lah kecil ya dalam wilayah Iran. Dulu Khurasan ni luas, Afghanistan, Tan tu, Iran apa tu, semua tu Khurasan. Macam Kedah dulu ni, Malaysia ni lah Kedah. Malaysia Kedah, Penang Kedah, Saudara Sayyidina Muhammad, Perak Kedah lagi, Petani Kedah lagi, Kelantan pun. Macam Syam, negeri Syam dulu, termasuk Palestin, Lebanon, Syria, Jordan. Tapi lah ni, negeri Syam tu saja, Syria tu saja, Syam. Dia merintah negara besar. Lepas-lepas dia tinggalkan kedudukan sebagai raja ni, pergi jadi orang macam kita. Tuan-tuan, dia tak mau jadi raja. Dia tinggal raja dia, jadi orang macam biasa. Tak mau jadi raja lah. Hidup jadi rakyat biasa. Melalui lorong orang-orang sufi. Kalau tengok dia, orang tak tahu kata dulu dia raja. Satu hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu budak nakal. Tak semena-mena main katok dia. Main pukul dia. Tiba-tiba satu orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, main bela dia. Kata kawan ni, hang katok, hang pukul, hang tahu siapa ni? Ni raja negeri ni dulu ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru sedap kata, hak dia katok ni raja dulu. Kelang kabut minta maaf. Kawan hak bela ni kata, maaf tak cukup. Aku nak bawa hang ke muka pengadilan. Bagi hang kena hukum di muka pengadilan. Sebab hang katok ni bukan orang biasa, raja kita dulu ni. Bila sampai depan-depan hakim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Ibrahim Adham ni dah kena katok, kena rimbu. Dia kata tak payahlah, tak payah sampai muka pengadilan. Tak apa. Saya nak bawa ke muka pengadilan juga. Bila sampai depan hakim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila sampai ke depan hakim, hakim pun kata, apa cerita ni? Kawan hak bawa jumpa hakim ni pun cerita, ni raja kita dulu, ni Ibrahim Adham, kena pukul dengan dia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu, hakim pun beralih kepada Ibrahim Adham. Dia kata minta maaf. Dia kata Tuanku Sultan, panggil raja jugalah, soalan Sayyidina Muhammad pada raja dulu. Dia kata macam mana? Nak kata apa? Nak kira macam mana?
Kata Ibrahim bin Adham, saya tadi ni, saya tak mau dah kini panjang, tak mau sampai ke peringkat pengadilan. Cukup setakat tadi, saya dah maaf dah, dia ni tak payah sampai ke sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kata Ibrahim Adham, saya dah maafkan dia sebelum dia rimbuk tadi, dah saya dah maaf lah. Tuan faham tu? Mana kawan tu angkat kayu kot, nak katok dia maaf dah. No? Tuan-tuan, makna apa tu? Tu makna sabar. Kalau Tok Guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sabar, barulah anak murid boleh sabar. Sebablah hati guru ni dia akan berpindah ke hati murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita mengaji, kita nak perpindahan ilmu guru ke hati kita. Tuan-tuan, hak jenis pertama, jenis ulama, dia mengamalkan ilmu dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pun beramal ilmu yang dia sampaikan kepada orang. Hak ni hak pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru saya tekan satu amalan. Jangan tinggalkan sembahyang sunat witir. Sama ada kita buat selepas sembahyang Isyak ataupun kita buat selepas bangkit lagi. Kalau kita buat selepas sembahyang Isyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak buat dah lagi bangkit tidur lagi. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita tak buat lagi, kita buat lagi bangkit lagi. Jangan buat witir dalam semalam, 2 witir tak ada. La witrani fil lail, tak ada 2 witir dalam satu malam. Sayyidina Abu Bakar azan dulu kah? Terus. Ya? Sambung. Terus. Sayyidina Abu Bakar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat sebelum tidur. Sayyidina Umar buat lepas bangkit tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku orang tua. Siapa buat witir sebelum tidur, dia buat witir orang tua. Siapa buat witir lepas bangkit tidur, dia buat witir orang muda. Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak larat bangkit. Aku orang tua, aku buat sebelum tidur. Hang tak apa lah Umar, hang orang muda daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi hang buat lepas bangkit tidur, hang terkuat, hang tak apalah. Okey. Jadi, tuan-tuan, kalau kita tak sempat buat 3, jangan tinggal 1. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bangkit, berebut, nak sembahyang tahajud ke nak sembahyang witir? Tuan-tuan, sembahyang witir. Sebab bila mana kita sembahyang witir, berarti kita dah dikira bangkit tahajud. Kalau kita buat tahajud, dapat tahajud saja, witir tak dapat. Jadi Tok Guru kami tekan sungguh. Satu hari, saya rasa lemah nak buat. Ada masa tu kita rasa melemah nak buat. Bila lemah nak buat, saya tinggal lah. Malam ni tinggal, malam esok tinggal. Hari itu mengaji, subhanallah, lepas daripada sembahyang Isyak, tengok Tok Guru bangkit. Allahu Akbar. Lepas dia sembahyang sunat, lepas sembahyang Isyak, dia sembahyang sunat Isyak, dia buat 3 witir. Lepas tengok Tok Guru buat, langsung semangat main nak buat. Tuan-tuan, tu penting guru mengamalkan ilmu dia, menyebabkan kita rasa semangat nak mengamalkan yang dia buat. Tuan-tuan, tu pertama. Hak ni yang paling baik sekali. Yang kedua, jenis ulama yang dia bercakap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pakai amal yang dia cakap. Wa ahlaka nafsahu, tapi dia membinasakan diri dia sendiri. Pasal? Sebab dia tak buat. Contoh, pernah Tok Guru saya cerita. Satu orang Tok Guru ni cakap bab sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cakap bab sedekah. Bila Tok Guru bercakap, maka orang pun pakat buat. Orang pakat amal yang Tok Guru bercakap. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya teringat, saya terlintas saya nak abang. Tuan-tuan mau kaya tak? Tak jawab ni. Tuan-tuan mau tak kaya? Kalau mau nak bagi, kalau nak bagi amalan kaya,
Tapi belah ni ya bunyi, belah lain tak bunyi, tak mau kaya kot. Amalan ni saya ambil daripada guru, daripada mulut guru, dia dapat daripada guru dia, bersambung-sambung macam tu lah. Tuan-tuan, amalkan 1000 kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca 1000 kali. Baca 1000 kali. Tapi kalau baca tak boleh bangkit, dia kena duduk sampai habis. Nasiblah mengantuk ke tak mengantuk ke. Kalau baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau baca lancar dalam 2 jam setengah. Orang tanya, ustaz nak amal setiap malam ke? Nak amal setiap malam ke? Tak perlu, amal sekali itu, lepas tu tunggulah kaya. Hebat mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu dia cuba buat, dia kata, ustaz tak habis ustaz, dia mengantuk lengah, tak habis. Tapi dia cerdik. Dia ni orang Kuala Lumpur. Dia kata, hamba tak pernah habis lah, buat mengantuk, tak habis. Lah dia kata, nak balik rumah mentua di Johor. Syarat dia jangan bergerak, nak bergerak. Dia pun beli makan cukup-cukup atas kereta, ayam, kotak, roti apa semua, ke anak dalam atas kereta, Musa Sayyidina Muhammad. Lepas tu kata kat bini, jangan bersembang. Akhir dia kata, dalam perjalanan tu naik slow ya, tak ada derah. Dia kata baru habis. Salah senang, baru habis. Dia kata tak bergerak kan? Betul tak? Duduk atas cushion tu baru tak bergerak kan? Betul. Dia kata, ya Allah ustaz, duk dapat lah ni lah. Tapi tanya dia di Kuala Lumpur. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad tu satu. Yang kedua, petua dia, hari Jumaat, tuan-tuan sedekahlah dengan duit yang paling besar. Tuan nak keluar daripada rumah, tengok kopek lu. Ada RM1, ada RM5, ada RM10, ada RM20, ada RM50, ada RM100. Ambil RM100. Salah. Buat selama 40 hari. Bukan, 40 Jumaat. Ada kawan nak mula belajar. Bila nak sedekah, mula-mula bukir 50. Mai minggu yang keberapa tu dalam dompet dia dah 100. Kena 100 tu hari Khamis. Dia kata buat tunggu, dia kata. Maknanya syarat dia kena ambil duit paling besar. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata, hak tu yang payah duk harap 50, tengok hari Khamis masuk 100. Tuan-tuan, sementara dia nak reti, lama-lama baru dia faham. Bila bagi hari Jumaat, yang paling banyak boleh ditabur masjid ke, bagi ke anak yatim ke, bagi ke asnaf ke. Lepas tu dia rasa, ustaz, ya Allah, duit. Dia masuk. Okey, maknanya masalah Sayyidina Muhammad, ni contoh saya suruh orang sedekah. Tuan-tuan, saya apa kena sedekah juga. Tok Guru ni bila dia tanam orang sedekah masalah Sayyidina Muhammad, satu hari sampai di rumah masalah Sayyidina Muhammad, sampai di rumah ada setandan pisang. Orang gantung depan rumah Tok Guru masalah Sayyidina Muhammad. Tak apa, kepak biji pisang makan, turun pergi mengajar, balik tengok tak ada lah pisang tu. Tanya bini dia, mana pisang ni? Sedekah dah bang. Lah, sedekah buat apa? Tu abang suruh sedekah. Bukan suruh kita sedekah kat orang, suruh orang sedekah kat kita. Tu tak betul. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya kita kena mengamalkan yang kita suruh. Kalau jadi tok guru, jadi ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang amal hak dia suruh, tapi dia sendiri tak buat. Wa ahlaka nafsah, dia menghancurkan diri dia sendiri. Hal ni payah tuan-tuan. Sebab di sana ada satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sungguh kemurkaan pada sisi Allah bahawa kamu kata yang kamu tak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, siapa duduk tempat macam saya memang risiko besar. Bukan saya ulama, tapi saya duk baca ke orang. Sebab Tok Guru kata macam ni, Tok Guru saya sebut, mu baca kat demo, mu mengajar mu, kata dia. Mu baca kitab kat orang, tapi hang mengajak hang. Ini duk mengajak diri sendiri lah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maknanya orang yang menyampaikan ilmu, dia kena meramalkan ilmu. Tuan-tuan kata, oh kami lega, kami tak menyampai. Tuan-tuan, ilmu ni kalau tak buat, dosa. Di sana ada satu ungkapan ulama, fa'alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Orang yang alim, yang tahu dengan ilmu, tak beramal dengan ilmu, maka dia akan diazab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Berat oh. Lepas tu tentang baptusan, esok tak mau mengaji. Pasal berat, sebab tahu kena amal. Kalau tak main mengaji lagi teruk. Sebab Nabi kata, uritu nar faru'aitu aktsara ahliha an-nisa wal aghniya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, diperlihatkan kepadaku neraka, aku tengok dalam neraka ramai orang. Nabi sebut, uritu nar faru'aitu aktsara ahliha an-nisa wal fuqara. Satu hadis Nabi. Diperlihatkan neraka padaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku tengok dalam neraka itu ramai orang-orang perempuan, ramai orang-orang fakir. Ramai orang perempuan, ramai orang-orang fakir. Para sahabat tanya, al-aminal mal ya Rasulullah, fakir harta kan Rasulullah? Nabi kita ada, wa minal ilmi, mereka fakir ilmu pengetahuan. Maknanya siapa-siapa yang jahil, fakir ilmu, banyaklah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mana kita kena mengaji. Kuliah kena mai, kuliah kena ikuti. Tapi tahu amal. Tahu amal. Nak amal ni minta tolong Allah. Minta pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi amal, tak mampu kita nak beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuhu. Yang ketiga, jenis ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang hidup mengamalkan ilmunya, wa lam ya'ish bihi ghairuhu, tapi orang lain tak beramal dengan ilmu dia. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh. Saya pernah kenal dengan satu orang min awliya illahi salihin. Tak tahu orang Pening kenal ataupun tak. Pak Tih Haji Isa Mahang. Pak Tih Haji Isa Mahang. Pak Tih Haji Isa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu masa dia naik kereta dengan seorang kawan saya. Kawan saya ni naik kereta sama dengan Pak Tih Haji Isa tu ayah dia. Mungkin ada seorang lagi ikut lepas naik kereta. Tengah-tengah jalan ada orang jual mu'tan. Bila ada orang jual mu'tan, dia pakai kata lah, masalah Sayyidina Muhammad, kita berhenti beli mu'tan. Beli mu'tan, masalah Sayyidina Muhammad pakai makan. Lepas tolong kupas kat Pak Tih. Tapi Pak Tih tuan-tuan, dia tak makan, dia pegang dia. Lepas ni lepas biji, tapi Pak Tih duk pegang biji tu. Sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di tempat tujuan mereka, berhenti kereta, Pak Tih duk pegang lagi mu'tan biji tu, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai depan rumah orang tu, bagi salam, orang tu jawab, masuklah rumah, Pak Tih masuk, baru dia makan bismillahirrahmanirrahim, biji duk pegang lama tu. Kawan saya tengok, dia kata, Pak Tih tak makan, duk pegang. Masuklah rumah baru dia makan. Balik rumah tanya ayah, pasal apa Pak Tih tak makan tadi atas kereta?
Allahumma salli ala Rasul. Kata ayah dia, Patih tak mau makan atas kereta sebab Patih kira makan jalan. Faham tak? Adab salafus soleh, mereka tak mau makan jalan. Diri pun tak makan, jalan lagi tak makan. Jadi mereka kira kereta berjalan tu ialah makan jalan. Faham tak? Faham tak? Mungkin hak ni Patih seorang yang amai. Agak kita boleh amai tak tu? Agak-agak lah. Ish, ustaz ni keberat ni. Ni contoh. Maknanya, satu amalan dia seorang yang buat. Orang semua tak buat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa dia tak makan berjalan? Sebab rezeki tu rezeki Allah. Bila rezeki tu rezeki Allah, dia terlalu memuliakan rezeki Allah. Sebab yang bagi itu Allah. Dia nak beradab dengan rezeki yang Allah bagi kat dia. Sebab tu dalam kita makan, dia ada adab makan. Betul tak? Bila kita makan, dia ada adab makan. Yang pertama, kalau basuh tangan. Basuh tangan bukan sebelah, dua belah. Macam kita basuh tangan nak ambil mayang. Ada orang kata, Musa Sayyidina Muhammad, ustaz, tadi semayang lah, baru semayang. Bila orang nak basuh tangan, bila tangan tak basuh, dia tak baru sudah semayang. Sebenarnya semayang maudhu' lain. Basuh tangan nak makan tu maudhu' lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita orang Melayu basuh belah niat. Tu pun hak niat, hak niat. Hak nak makan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sebenarnya semua ni, macam tu kau ustaz. Agak-agak sehari balik nak boleh buat ke tak? Tahu satu kena buat satu, tahu dua kena buat dua, tahu tiga kena amal tiga. Lagi satu, makan tuan-tuan orang Melayu ni, satu adat orang Melayu yang tak betul dengan syarak, bila nak ambil gulai pegang cangkah tangan kiri. Tu tak betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tak betul. Macam mana pun dengan tangan kanan juga. Sebab Nabi kata kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ambil makan dengan tangan kanan kamu dan ambil makanan yang depan kamu. Tuan-tuan, dalilnya kata betulnya ambil ataupun makan ataupun pegang sulu ataupun cancah tangan kanan ni dipraktikan oleh salah seorang ulama di Kedah tu, iaitu Tuan Guru Haris Saad Mogoi. Tuan Saad Mogoi ni masalah saya nama. Baik, yang pertama, dia kalau hujan tak basah. Dia main ceramah Isra' Mi'raj, hujan lebat, naik gerek waktu tu. Naik basikal ya, masalah saya nama. Bila sampai tempat ceramah, orang nak bagi baju kering. Dia kata tak apa, tak basah dia kibah macam tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada satu orang tu, subhanallah, Tok Guru nak pergi mayang mayat, naik basikal. Dia naik kereta zaman tu, tahun 70-an, zaman tu kereta tak banyak. Nak pergi mayang jenazah di Penang. Dia mai daripada pokok senar. Allah Sayyidina Muhammad. Sampai tengah jalan tengok Tok Guru duduk kayu basikal. Mereka naik kereta ni, Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam. Pergi dulu Tok Guru nak. Pergilah kata pergi. Sampai di Masjid Pendang, Tok Guru dah duduk tempat mayang lah. Nak kat takbir lah. Sampai waktu bila. Tu karamah Tok Guru Haji Saad Mogoi. Cerita anak murid dia, Musa Sayyidina Muhammad, siapa-siapa makan nuri dengan dia, kalau kawan tu pegang cancah dengan tangan kiri, Tok Guru tak pegang cancah tu dah. Dia nak ambil hak dalam gulai daging ke apa, dia pakai gagau pada muka hang. Dia tak pakai cancah dah. Pasal cancah tu hang pegang tangan kiri, tengah hang masuk berak. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan tahu satu, kena amal satu. Tahu dua, amal dua. Maknanya Tok Guru pun buat.
Pasal tak ada isu tuan-tuan, pegang tangan kiri, pegang tangan kanan. Kita kata belum weh lah macam tu. Tak. Sebab Nabi kata su'rul mu'min syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bekas orang beriman itu penyembuh penyakit. Mungkin kita ada penyakit dalam diri kita ni, dia tak lega dengan ubat. Tapi dia lega dengan sebab kita kesan orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hari ini kita pun kata cerdik sungguhlah, lepas lempak bom jangka ni. Nak salam dengan kawan kita, kita tanya, boleh salam ke? Tanya hari ni, boleh salam ke? Tuan-tuan, masalah saya takut. Berasa takut. Sedangkan asal-asal hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bekas orang beriman itu penyembuh segala penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka inilah ulama. Ada yang dia menyampaikan ilmu, orang turut beramal ilmu yang dia sampaikan. Ada orang yang dia menyampaikan ilmu, orang beramal ilmu dia sendiri tak amal pun. Kadang-kadang seduk-seduk duduk di lembah lain. Orang tengok dia, orang kata dia ustaz ke? Sebab tak nampak cara-cara dia orang berilmu. Kalau ustaz, kita tahu kata sembahyang jemaah 27 kali ganda. Tapi tengok tak pernah main masjid, tak pernah main surau. Kita tak tahu dia main macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tahu kelebihan. Saya pernah duduk waktu cerita sikit waktu duduk di Mesir. Duduk di Azhar ni, mengaji di Universiti Azhar. Zaman saya, setiap orang pergi Mesir mengaji di Universiti Azhar. Di bawah surau, di atas asrama, 3-4 tingkat. Setiap waktu azan ni dia masuk ke setiap bilik-bilik belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu, zaman saya dululah, zaman lah mungkin lebih baik. Tak boleh dengar azan, tuan-tuan. Hak mengaji agama ni mesti azan time tu. Tak dengar azan. Nak marah pasal kacau tidur. Satu ketika tu masalah Sayyidina Muhammad, azan di bawah, naik atas, dia potong wayar. Potong wayar, tengah-tengah duk bang, pelap. Tak bunyi bang, pasal putih. Tuan-tuan tahu apa hukum dia? Murtad. Keluar daripada Islam. Tu orang ada ilmu. Dia kata, ya Allah, mata kau tu. Maknanya, ilmu ada menyampaikan, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia merosakkan dirinya sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang ketiga, dia beramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi orang tak mampu beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh di tempat saya ada tok guru yang mai sembahyang Jumaat selepas sarapan pagi. Tuan-tuan, kalau kita mai masjid awal hari Jumaat dapat pahala apa? Unta kan? Lepas tu pahala lembu, lepas tu pahala kambing, lepas tu pahala ayam, lepas tu pahala telur ayam. Banyak orang ambil pahala apa? Telur ayam 2 kupang lah. Had paling besar pahala unta 5-6 ribu. Tok guru ni, tuan-tuan, dia tak nak kuliah hari Jumaat. Sebab dia nak rebut sembahyang, dia nak rebut main masjid awal semacam zaman Rasulullah. Tuan-tuan, ada orang buat macam dia? Tak ada. Hani rajulun asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuhu. Orang lain tak amal macam dia. Tuan-tuan, dalam dua ni, hak pertama baik, hak yang terakhir baik. Kadang-kadang hak paling akhir ni paling baik kadang-kadang.
Kadang-kadang. Selalunya hak paling akhir ni ialah kibarul awliya, iaitu di kalangan para ulama yang duduk di level wali paling besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah tuan-tuan, jadi saya sebut hadis ni sebab nak bagi pedoman pada diri saya dan kita semua. Hidup sehari-hari ni kita perhati tengok ulama ni ada 3 ya. Jadi pilihlah ulama yang duduk di level yang pertama, iaitu dia sendiri beramal, kita pun boleh beramal. Baik, yang hak nombor 2, hak tu jangan. Kadang-kadang dia berilmu tapi dia sendiri menyampaikan yang dia tak amal. Hak ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tak banyak boleh bantu kita. Walaupun kita boleh juga dapat manfaat, tapi laba tak banyak. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita jumpa ulama yang dia beramal dengan ilmunya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang lain tak beramal, hal ni ada manfaat juga besar kadang-kadang. Baik, kita nak amal kita tak mampu, tuan-tuan, hal ni kita pi tumpang doa dia. Tumpang doa dia. Kalau dia main semayang, kalaupun dia tak ada imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengok dia angkat amin, tuan-tuan, amin sekali, sebab doa dia mustajab, amin dia mustajab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita jumpa kok jalan, Assalamualaikum Tok Guru, Waalaikumsalam, tolong doa kat saya Tok Guru, insya-Allah pun dah cukup. Hak ni kadang-kadang dia panggil mastur, tersembunyi. Hak atas dia masyhur, hak kedua ni mastur, tersembunyi. Taib. Hadis diriwayatkan daripada Al-Imam Ad-Dailami rahimahullahu taala, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله. سبحان الله.